InsyaAllah kita mulakan kuliah kita malam ini dengan sama-sama membaca umul kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadud du'am jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku kata Rasulullah lebih dia kasihi, melebihi kasihnya pada ayahnya, melebihi kasihnya pada anaknya, dan melebihi kasihnya pada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan Tuan-Tuan Imam kita. Tak lupa juga saya muliakan Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, seluruhnya Jawatankuasa Masjid, seluruhnya sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimahullah taala, insyaallah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalati ila khairi ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita sambungkan pengajian kita di muka surat 126. 162.
162. Betul. 162 bawahan perkataan musannaf dengan artinya perkataan musannaf dengan idrak, bukan qabul isti'dadi Itu saya dah beritahu dah, salah tu. Jadi qabul isti'dad tu kita potong, tukar dengan idrak. Perkataan musannaf dengan idrak, apa maksud idrak? Asal mana idrak ni memperdapatkanlah. Memperdapatkan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Itu dikatakan idrak. Artinya pada hak yang baharu, iaitu hak yang baru maknanya pada hak hadis lah. Pada hak hadis, hak makhluk, idrak ialah tasawuru hakikatu syai' an mudriki indal mudrik. Tasawur ataupun tenggambarnya hakikat sesuatu yang didapati di sisi orang yang mendapatkannya. Contohnya ialah seseorang itu yang berhajat. Seseorang itu berhajat untuk minum. Seseorang itu berhajat untuk minum. Kemudian dia berjaya mendapat minuman. Dan kemudian dia minumlah. Jadi si mudrik itulah orang yang mendapatkan minuman. Lelaki contohlah lelaki itu mendapatkan minuman yang dia berjaya minum. Itu dikatakan si mudrik. Si mudrak air yang diminum. Air yang diminum ataupun benda yang dirapatkan yang diminum tadi. Sedangkan mudrik ni orang yang melakukan, si fa'il lah. Si fa'il orang yang melakukan, kemudian mudrak yang kena lakukan. Itulah air yang diminum. Contohlah. Itu dikatakan tasawu hakikatu syai' al-mudriki indal mudrak. Tasawu tergambarnya hakikat sesuatu yang didapati di sisi orang yang mendapatkannya, mendapatkan sesuatu yang dia nak dapatkan tadi. Baik. Ini pada hak makhluk. Kan disebut pada hak yang baharu, dia kata. Pada hak baru maksudnya pada makhluk lah. Sekarang ni kita lihat daripada sisi sudut hak Allah Ta'ala pula macam mana. Adapun pada hak Allah Ta'ala, idrak ialah berdasarkan pada kaul yang menetapkan ialah idrak ialah satu sifat yang qadim, satu sifat yang qadim yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatun qadimah al-qaimah bizatihi ta'ala. Satu sifat yang qadim yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercapai dengannya akan segala yang diraba. Yang tercapai dengannya dengan segala yang diraba. Malmusat. Ijaannya mim lam mim waw sin alif ta. Malmusat asal pada perkataan lamasa maksudnya sentuh, rasa, pegang kan. Al-malmusat. Yang tercapai dengannya akan segala yang diraba. Malmusat seperti halus dan kasar, dan segala yang dicium. Masmumat, mim shin mim waw mim alif ta. Ta pedas tu lah. Ta pedas. Mashmumat, dan segala yang dicium. Masmumat seperti bau yang harum. Serta segala yang dapat dirasa. Al-mazuqat. Mazuqat mim zal waw qaf alif ta. Al-mazuqat. Alif lam kalau tambah alif lam lah. Tak tambah alif lam pun tak apa. Nak tak alif lam, alif lam mim zal waw qaf alif ta. Al-mazuqat. Suatu benda yang dirasalah. Yang dirasakan. Zuk kan rasa. Dapat merasakan sesuatu seperti manis, tawar, pahit, payau, kelat kan. Itu dikatakan mazuqat. Tanpa bersambung dengan tempat-tempatnya, yang ini jisim-jisim dia. Tanpa bersambung dengan tempat-tempatnya, jisim-jisim, benda-benda yang kita nak sentuh tadilah.
Ini pada sudut Allah Ta'ala lah. Tapi kalau daripada sudut kita, mestilah kita sentuh benda tu baru kita dapat rasa. Kan? Mesti kita sentuh. Sekarang ni pada sisi Allah. Pada sisi Allah Ta'ala tak perlu disentuh. Tanpa disentuh. Tapi Allah Ta'ala dapat merasakan. Sama ada benda tu kasar, halus, bau yang harum, bau yang tidak harum, manis, tawar, kelat dan sebagainya. Itu dia kata tu. Tanpa bersambung dengan tempat-tempatnya, yang ini jisim-jisim yang disentuh tadi. Dan tidak mengambil cara dengan kaifiat dia, macam mana cara menyentuhnya. Kerana yang demikian itu hanyalah adi, menurut kebiasaan yang kadang-kadang ianya boleh terlepas. Waqad yunfaku lah. Kadang-kadang boleh terlepas. Ni dia maknanya ni pada sudut pada pandangan Allah, pada sudut pandangan Allah Ta'ala lah. Pada sudut pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Unul Murid ataupun Aunul Murid. Kalau dalam Aunul Murid disebut idrak ialah sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, lahu ta'aluqu suluhil qadim wa tanjiz hadis. Ni sebut dalam kitab Arab ni, dia kata kitab Arab syarah, dia ni mensyarahkan kepada matan Jawharat Tauhid juga, namanya kitab Aunul Murid ataupun Unul Murid. Kitab ni dia punya muka suratnya lebih daripada 1000 muka surat. Saya photostat yang print yang saya nak je lah. Sebenarnya dia 1000 muka surat lebih. Disebut dalam sini menyatakan bahawa yang dikatakan idrak itu pada hak Allah Ta'ala, dia kata sifat yang berdiri, sifatun qadimah al-qa'imah bizati ta'ala, lahu ta'alaku suluhil qadim wa tanjiz hadis bin nazri li zawatina. Idrak pada hak Allah Ta'ala ialah satu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yang ta'aluknya kepada suluhul qadim dan juga tanjiz hadis. Bin nazri, dengan kita menilik kepada segala zat-zat kami. Dengan dia menilik kepada zat-zat kami. Zat diri kita lah. Ini pendapat yang tahqiq berkenaan, yang paling kuat berkenaan dengan definisi idrak. Ada pula menyatakan bahawa idrak ialah wakila annahu ta'ala yudriku biha kullul mawjudun. Yang dikatakan idrak itu ialah sesuatu yang Allah Ta'ala memperdapatkan dia dengan setiap benda yang maujud. Setiap benda yang maujud yang terdapat di alam dunia ini, so Allah Ta'ala idrak, memperdapatkan dia. Yudriku biha, memperdapatkan dengannya setiap benda yang maujud. Siapa yang mendapatkan? Allah Ta'ala. Setiap benda maujud terdapat dalam dunia ini. Kemudian ada pula pendapat kiri yang lain, dia kata yang dikatakan idrak itu ialah yudriku biha al-mal musad tadi. Memperdapatkan dengannya akan segala benda-benda yang disentuh. Al-mashmumat, dan setiap benda-benda yang dicium. Al-mazuqat, dan setiap benda-benda yang dirasa. Min ghairi itisali bimahaliha allati hiya ajsam. Dengan ketiadaan bersambung dengan tempatnya. Dengan ketiadaan bersambung dengan tempat yang disentuh. Yang ianya benda yang disentuh itu ialah biasanya terdiri daripada jisim-jisim lah. Sama ada jisim yang kecil, yang halus, yang kasar dan sebagainya. Sama ada cair ke, bukan cair dan sebagainya. Maknanya kalau kita nak merasa benda tu pedas ke, kelat ke, tawar dan sebagainya, mesti lidah kita menyentuh. Tangan kita menyentuh. Anggota badan kita menyentuh. Mesti ada kontak lah dengan benda tu. Tak, kalau kontak tidak akan sentuh. Tapi pada hak Allah Ta'ala tidak perlu disentuh. Tapi Allah Ta'ala merasakan benda tu tawar, pahit, kelat, payau dan sebagainya. Itu beza antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala takfifu bikaifiyatiha, dan kita tak tahu macam mana kaifiat dia tadi. Macam Allah Ta'ala boleh merasa tadi benda tu macam mana
benda dia. Macam mana kaifiat dan cara dia tak tahu. Li'anna ittisal wa takfid innama huwa adi fi husul idrak. Kerana sesungguhnya bersambung dan juga kaifiat cara-cara menyentuh ini hanya benda yang pada adat saja untuk menghasilkan idrak. Daripada sudut adat kita, kalau kita nak merasa benda itu kasar atau halus, tawar ke pahit, kita mesti menyentuh dia. Barulah kita boleh idrak, boleh dapatkan benda tu. Kita mesti sentuh. Tak sentuh tak apa? Tak boleh. Tak nak? Mungkin dari segi pandangan mata, tapi dari segi contohlah kalau air tu sama ada air tu kita pahit ke masin ke, warna dia air tu sama je kadang. Air garam dengan air manis. Air garam dengan air manis. Tahu tak? Dan air manis tu kita hanya campur gula dalam tu je. So macam mana kita nak bezakan air garam ke air manis? Boleh tak kita bezakan dengan hanya sekadar melihat saja? Boleh tak? Tak boleh. Mesti kita merasa, menyentuh dengan lidah kita, baru kita dapat membezakan. Tidak pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya lah. Dia nak cerita kat kita kat sini lah. Baik. Tanpa bersambung dengan tempat-tempatnya, yang ini jisim-jisim, dan tidak mengambil cara dengan kaifiat yang menyentuh, kerana yang demikian itu hanyalah menurut kebiasaan yang kadang-kadang boleh terlepas. Maknanya segi kebiasaan kita, mesti kita buat benda tu, baru boleh kita dapat merasailah suasana tadi. Ada dikatakan bahawa Allah Ta'ala mencapai sifat idrak itu akan tiap-tiap yang maujud. Ini ada kil juga. Ada kil juga, banyak kil. Ada dikatakan. Dia kata. Ada dikatakan di kalangan ulama-ulama tauhid lah. Allah Ta'ala mencapai dengan sifat idrak, memperdapatkan tadi, akan setiap benda yang maujud, yang terdapat di alam dunia ini. Sama ada benda tu boleh dilihat ke, tak boleh dilihat ke, asal mana kata dia maujud. Dia wujud di alam dunia ini. So Allah Ta'ala boleh mencapai dengan sifat idrak. Yang ada pada Allah Ta'ala. Cuma di kalangan kita ni, di kalangan kita ahli sunnah jemaah ni, biasanya idrak kita tak masukkan dalam sifat 20. Tak masukkan. Cuma kita nak bahas ni idrak ni, apa benda idrak ni? Ada benda. So berkenaan idrak ni tuan-tuan, di kalangan ahli sunnah berjemaah, dia ada 3 pendapat idrak. Satu menyatakan idrak ada pada Allah. Allah Ta'ala wajib bersifat idrak. Satu pendapat lagi menyatakan Allah Ta'ala tak perlu ada sifat idrak. Tak perlu dah. Sebab dah ada kudrah, dah ada ilmun, apa lagi, banyaklah sifat-sifat Allah Ta'ala tadi dah ada dah. So apa nak idrak lagi? Sifat idrak. Pendapat yang ketiga, tawakuf. Tawakuf maknanya mereka tidak membahaskan. Mereka tawakuf, diamlah senyap. Tak nak kata sokong pun tak sokong. Nak kata idrak ni ada pun tak ada. Nak kata tak ada pun ada. Jadi tawakuf lah dia. Tu tengah-tengah macam tu. Baik, kita lihat nanti Dan telah nyatakan oleh sebagian ulama mutakhirin. Ulama mutakhirin bahawa idrak ialah satu sifat yang tunggal. Ini ulama mutakhirin yang kemudian. Ni kalau ulama usul, ulama tauhid, mereka menyatakan idrak ini hanya satu sifat yang tunggal sahaja, tak ada kait-mengait dengan lain. Tidak ada kait-mengait dengan sifat-sifat yang wajib yang lain yang ada pada Allah. Akan tetapi yang terdapat dalam kitab-kitab ilmu kalam, bahawa idrak itu dia ada 3. Pertama, idrak malmusat. Yang kedua, idrak masyumumat. Kan? Dan yang ketiga, idrak mazuqat. Sama juga belakang tadi. Idrak memperdapatkan dengan cara, dengan diraba, disentuh, malmusat. Yang kedua, masyumat tadi. Masymumat mana dicium dengan alat cium.
hidung kita. Kan? Kalau Allah Ta'ala tak adalah hidung, tak samalah macam kita. Yang ketiga, mazuqat, segala yang dirasa. Seperti manis, tawar, payah, pahit dan sebagainya. Okey. Ni disebut dalam kitab-kitab ilmu kalam. Disebut dalam kitab-kitab ilmu kalam. Dalam kitab-kitab Arab lain pun memang disebutlah. Dia disebut berkenaan dengan perkara ini. Contohnya yang disebut dalam kitab ini, kitab apa tadi? Aunul Murid ni, di muka surat 386 dia kata, waqad saraha ba'dal mutaakhirina bi anna al-idrak fi haqqi ta'ala sifatun wahidah yata'allaqu bil mashmumat wal malmusat wal mazuqat. Lakin al-waqi'u fi kutubil ilmul kalam annaha salasu sifat. Idrakul malmusat, idrakul mashmumat, idrakul mazuqat. Kata. Sungguh telah mentasrih oleh sebahagian daripada ulama takhirin, sesungguhnya idrak itu pada Allah Ta'ala itu sifat yang satu yang ta'aluk ia dengan segala benda-benda tadilah, mashmumat, malmusat dan mazuqat tadilah. Tetapi al-waqi', al-waqi' ni reality. Tetapi yang realitinya fi kutubil ilmu kalam. Disebut dalam kitab ilmu kalam, kitab-kitab ilmu kalam menyatakan bahawa sesungguhnya idrak itu terdapat pada 3 sifat. Pertama idrakul malmusat tadi, yang kedua idrakul mashmumat dan idrakul mazuqat. Baik, kemudian dan orang-orang yang berpendapat dengan penetapan idrak. Okey, ni siapa ni yang menokong idrak ini? Yang kata idrak ni ada pada Allah. Mana ulama menyatakan idrak ni ada pada Allah? Orang-orang yang berpendapat dengan penetapan idrak ini ialah seperti Qadhi Al-Baqilani dan Imam Haramain, serta yang bersepakat dengan kedua-duanya bal istidlal, mana berdalil. Mereka pada hujah, dalil. Bil istidlal, mana berdalil dengan bahawa idrak itu adalah kesempurnaan dan tiap-tiap kesempurnaan adalah wajib bagi Allah. Dia kata. Jadi dia kata idrak ini satu sifat kesempurnaan pada Allah. Kan? Idrak merupakan satu sifat kesempurnaan pada Allah. Tiap-tiap kesempurnaan adalah wajib bagi Allah. Kerana kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengannya idrak, saya bersifat ia dengan lawannya. Dan itu adalah satu kekurangan. Sedangkan kekurangan atas Allah Ta'ala adalah mustahil. Dia kata. Ini alasannya lah. Jadi kenapa idrak ni kena ada pada Allah? Dia kata. Sebab kalau Allah Ta'ala tak ada idrak, sudah tentu dia akan bersifat dengan lawan idrak. Apa lawan dia? Tidak memperdapatkan. Idrak mana mendapatkan, lawannya tak memperdapatkan lah. Kalau tak memperdapatkan, sudah tentu lemahlah pada Allah. Sudah tentu lemah pada Allah. Jadi mustahil, dia kata. Maka wajiblah Allah Ta'ala bersifat dengan idrak itu, mendapatkan sesuatu yang pantas dengannya, tanpa bersambung dengan jisim-jisim dan tanpa sampainya kelazatan dan kesakitan pada Allah. Jadi Allah Ta'ala boleh merasakan suatu benda tu, manis, pahit, payau, halus, kasar, kesat, tanpa perlu bersambung, dia kata. Perlu bersentuh dengan benda-benda tersebut. Kalau kita perlu bersentuh, dan tanpa sampainya kelazatan dan kesakitan pada Allah. Kalau benda manis kan, kalau benda manis lah, kita nak capai makam manis itu, mestilah kita merasakan kelazatan. Kan? Kelazatannya, kekusyukan dia bila kita makan tu. Tengoklah kalau orang makan tu kan, tak soda kan? Tak soda dia mengunyah. Kena pula soda, pula kari kambing, kepala kambing apa tu Ustaz? Tuan, kan? Kan? Masak kari kepala kambing kan? Tak? Kalau kena kari kepala kambing tu, ayam macam mana sedap pun dia tak usik. Dia tak usik ayam tu. Tak topi ayam tu. Kalau dah tak ada kari kepala kambing, baru dia usik ayam tu. Tu dia punya pukulan dia. Pukulan ni kan kambing ni. Baik, seterusnya.
Kemudian perkataan musannaf dengan aula. Aula atau tidak. Bukan aula di mana terlebih baik, tidak. Tuan-tuan lihat dalam penyematan itu muka surat 191. Fahallahu idrakun aula khulqun wa inda qaumin sahafihi alwaqfu. Maka apakah ada bagi Allah Taala itu sifat idrak atau tidak? Dipersisihkan oleh para ulama. Dan menurut satu kaum telah sah padanya tawakuf. Pada satu kaum yang tawakuf, tak nak sebutlah. Tak nak ceritalah idrak ni ada ke ada tak ada, lantaklah. Gitu kan. Jadi perkataan musannaf dengan aula. Dia pertama au maknanya tidak. La maknanya au maknanya atau. Au atau, la maknanya tidak atau tidak. Bukan aula, alif waw lam ya yang tak ada titik tu. Aula tu lain. Itu mana aula ni terlebih aula lah, terlebih baik. Aula. Perkataan musannaf dengan aula artinya atau tidak ada. Atau tak ada bagi Allah Ta'ala itu idrak. Yang ini sifat yang dinamakan dengan idrak, sebagaimana berpendapat kepada ini oleh segolongan ulama. Mereka beristidlal, berdalil dengan bahawa kalau Allah Ta'ala itu bersifat idrak, nescaya lazimlah bersambung dengan tempat-tempatnya menurut kelaziman yang akli, bangsa akal, hingga tidaklah tasawuf terlepasnya. Faham tak? Kalau seandainya dia kata kalau idrak ni ada, sudah tentu tak boleh tidak, mesti akan tersentuh. Contohnya sifat tawa ke payau ke, sudah tentu Allah Ta'ala menyentuh benda tu, dia kata. Sudah tentu Allah Ta'ala akan menyentuh air tu, Allah Ta'ala akan menyentuh benda tu. Baru Allah Ta'ala dapat merasakan panas ke, payau ke, pijau ke, sejuk ke, kan? Dan sebagainya. Ini alasan dia lah. Alasannya Allah Ta'ala ni tak ada idrak pun. Kalau idrak kan sudah tentu, kalau Allah Ta'ala nak rasa benda tu pahit, tentu Allah Ta'ala nak kena pegang lah benda tu, kan? Boleh rasa pahit. Panas tentu Allah Ta'ala nak kena rasa pula benda tu panas ke tak panas. Nampak? Jadi mereka beristidlal, berdalilkan dengan bahawa kalau Allah Ta'ala bersifat idrak, saya lazimlah bersambung dengan tempat-tempatnya menurut kelaziman yang bangsa akal. Lepas sudut akal kita nak rasa benda tu mesti sentuh, dia kata. Macam mana Allah Ta'ala menyentuh? Ini persoalannya. Tak? Sedangkan Allah Ta'ala pun kita tak dapat dilihat. Macam mana dia menyentuh? Hingga tidaklah tasawuf terlepasnya daripada benda yang bersambung-nyambung tadi. Dan yang lazim, yakni bersambung itu adalah mustahil pada hak Allah Ta'ala. Dan kemustahilan yang lazim mewajibkan kemustahilan yang malzum, yakni bersifat Allah Ta'ala dengannya. Jadi tak adalah mustahil Allah Ta'ala ni ada. Kan? Mustahil Allah Ta'ala yang mustahil adalah sifat idrak ni. Kalau Allah Ta'ala ada sifat idrak, mana boleh? Sudah tentu nak kena rasa, nak sentuh dan sebagainya. Bila Allah Ta'ala ada sifat sentuh, untuk mendapatkan rasa satu benda tadi, dan yang lazim yang ini bersambung itu mustahil pada Allah. Sudah tentu benda tu mustahil pada Allah. So tak layaklah Allah Ta'ala bersifat dengan idrak, dia kata. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan idrak, sudah tentu ada sifat naqais, sifat kekurangan bagi Allah. Mesti ada sifat kekurangan pada Allah, dia kata. Dan yang lazim yang ini bersambung itu mustahil pada Allah Ta'ala. Dan kemustahilan lazim mewajibkan kemustahilan yang malzum. Yang dilazimi, yakni bersifatnya Allah Ta'ala dengan benda tadilah. Akan tetapi golongan yang pertama tidak menerima bahawa antara bersifat dengan idrak dan bersambung dengan tempat-tempatnya terdapat talazum akli. Kenapa yang telah terdahulu di mana mereka menjadikannya sebagai talazum adi.
Lazim melazimi dari bentuk adat yang boleh menerima ketelepasan. Yang boleh menerima ketelepasan. Ini semua alasan-alasan ni lah. Alasan-alasannya kenapa Allah Ta'ala ni tak perlu ada idrak. Kalau ada idrak nanti akan ada bersambung-sambung untuk kepada benda yang nak dirasa, nak disentuh. Nak tak boleh tidak, bahkan bersambung begitulah. Dan adanya dakwaan bahawa Allah Ta'ala itu kalau tidak bersifat dengan idrak, nescaya dia bersifat dengan lawannya adalah fasid, kerana menafikan ilmu yang wajib bagi Allah Ta'ala terhadap lawan itu disebabkan ilmu Allah Ta'ala itu meliputi dengan semua tempat ta'aluknya. Ni dakwaan. Ada pula dakwaan, ni ada kaul lah. Ni ada kaul lain pula. Kaul lain pula dia kata inna da'wa al-musbitaini annahu wa ta'ala law lam yattasib biha lattasafa bidaddiha fasidah li'anna al-ilma wajib lahu ta'ala yanfi ittisafi bidaddiha fa ulimahu ta'ala muhitun bimu'allikatiha wa huwa kafun minha kadzalika lam yurad bihazi sifat dalil wasami. Itulah sebut dalam kitab Arab dia. Okey. Jadi dah ada pula dakwaan menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu kalau tidak bersifat dengan idrak, nescaya dia bersifat dengan lawannya. Lawan idrak maknanya memperdapatkan. Lawan idrak sudah tentu tidak memperdapatkan. Kan? Jadi kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat idrak, sudah tentu dia bersifat dengan lawan dia. Tidak memperdapatkan sesuatu benda terdapat di alam dunia ini. Nescaya dia bersifat dengan lawannya. Dan benda ni fasid, rosak, kerana menafikan sifat ilmu yang ada pada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan ilmu. Kerana menafikan ilmu yang wajib Allah Ta'ala terhadap lawannya itu disebabkan ilmu Allah Ta'ala itu meliputi dengan semua tempat ta'aluknya. Apa ta'aluk ilmu tuan-tuan? Ta'aluk ilmu yang kita dah belajar, kan, ilmu tu ta'aluknya dengan segala wajibat, al-mustahilat, al-jaizat. Ilmu Allah Ta'ala ta'aluknya dengan segala benda yang wajib, dan ta'aluk dia dengan segala benda yang mustahil, dan ta'aluk dia dengan segala benda yang harus. Dan pembahasan ilmu ni kita dah bahaslah di belakang. Itu. Boleh tuan-tuan? Boleh ke tak boleh? Khusyuk, tawaduk yang masing-masing ni. Boleh. Khusyuk dan tawaduk kan. Insya-Allah. Baik, kemudian perkataan musannif dengan khalfun. Khalfun mana dalam syair tadi lah. Syair di muka surat 161. Fahallahu idrakun aula khulfun wa indaka min sahafihi alwaqfu. Maka apakah ada bagi Allah Ta'ala itu sifat idrak atau tidak? Ini dipersisihkan oleh ulama. Khulfun. Khulfun Allah Ta'ala, ulama berselisih. Dan menurut satu kaum telah sah padanya tawakuf. Tawakuf lah. Tak payah bincang-bincang dah idrak ni, wa masa lah kata. Kan? Dan tak wajib pun kita nak tahu kata. Alasan dia lah. Tak tahu pun tak apa Ustaz kata. Buat masa je tak tahu ni kan. Baik, kita lihat. Jadi perkataan musannif khalfun artinya bahawa pada jawapan dari apakah ada bagi Allah Ta'ala itu idrak atau tidak, terdapat khilaf ulama. So ada ke tidak sifat idrak ni? So khalfun khilaf. Khilaf ulama. Dan khilaf itu didasarkan kepada atas khilaf pada dalil 3 sifat yang terdahulu, yakni kalam, sama dan basar. Dan khilaf ini didasarkan atas khilaf pada dalil 3 sifat yang terdahulu, seperti kalam. Kalam dalilnya lain, Al-Quran ni lain. Sama dalilnya lain. Basar pun dalilnya dah lain. Setiap masing-masing 3 sifat ni lain dia punya dalil dia. Maka barang siapa yang menetapkan ketiganya itu dengan dalil akli, daripada sudut akal, yakni bahawa dia itu adalah sifat kesempurnaan
maka kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengannya, nescaya dia bersifat dengan lawan-lawannya itu, dan itu adalah kekurangan, sedangkan kekurangan atau Allah Ta'ala adalah mustahil, maka dia menetapkan sifat idrak itu. Jadi kalau kita lihat daripada sudut akal, bahawa Allah Ta'ala ni mesti ada sifat kesempurnaan. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kalau kita berhujah daripada sudut akal kita, Allah Ta'ala ni wajib dengan sifat kesempurnaan. So kenapa kita nak buang sifat idrak ni? Kan? Kenapa kita nak buang? Masukkan seharilah dalam sifat 20 tu. So akan jadi 21 kan? Lepas tu takwin lagi tu. Takwin kalau kita masukkan jadi akan jadi 22. 22 sifat yang wajib bagi Allah. Kalau kita masukkanlah. Kalau tak masukkan boleh ke ustaz? Boleh je tak masuk sebab kita yang kita belajar 20 tu je. Baik. Dan barang siapa yang menetapkan dengan dalil sam'i yang terdahulu, maka dia menafikan sifat tersebut kerana tidak adanya dalil sam'i yang datang dengannya. Dan barang siapa yang menetapkan dengan dalil sam'i, mana dalil sam'i? Dalil sam'i ialah wallahu sami'un basir. Allah Ta'ala tu maha mendengar. Wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala tu maha mendengar. Sami'. Al-alim lagi maha mengetahui lah. Itu kalau dalil daripada dari segi hujah Quran. Dalil hadis lain lagi. Dalil akal lain lagi. Kan? Semua itu dah bahas lah. Kita bahas di belakang. Dan barang siapa yang menetapkan dengan dalil sam'i yang terdahulu, maka dia menafikan sifat tersebut kerana tidak adanya dalil sam'i yang datang dengan sifat idrak. Jadi kalau kita lihat pada dalil sam'i itu, mana tak perlu ada sifat idrak lah. Kan? Dalil sam'i lah wallahu sami'un alim. Ada tak sebut idrak situ? Tak ada sebut idrak pun. Dia sebut wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala tu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada tak sebut idrak? Tak ada pun. So tak ada lah dia kata. Hujah dia. Kan? Kemudian perkataan musannaf dengan wa inda qaumun saha fihi al-waqfu. Wa inda qaumin saha fihi al-waqfu. Artinya, dan telah sah tawakuf dari pendapat tentang penetapan idrak dan penafiannya menurut satu kaul. Menurut satu kaul daripada ulama mutakalimin seperti Al-Muqtarah, kemudian Ibnu Tilmisani serta sebahagian daripada ulama mutakhirin kerana bertentangan dengan dalil-dalil, maka mereka tidaklah memantapkan dengan penetapan idrak seperti penganut kaul yang pertama, dan tidak pula memantapkan dengan penafian seperti penganut kaum yang kedua, kaul kedua. Nampak? Ini pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ni duduk diam kan. Dia tak sokong ke sini, tak sokong ke sana. Tak sokong idrak ada pada Allah, dan dia pun tak sokong idrak tak ada pada Allah. Duduk tengah-tengah, duduk diam gitu kan. Jadi alasan dia apa? Kerana bertentangan dengan dalil-dalil dia kata. Ulang semula. Dan telah sah tawakuf dari pendapat tentang penetapan idrak dan penafiannya menurut satu kaul daripada ulama mutakalimin seperti Al-Muqtarah dan Ibnu Tilmisani serta ba'dul mutaakhirin, ba'dul ulama mutaakhirin, sebahagian ulama-ulama terkemudian. Kerana apa? Kerana bertentangannya dalil-dalil hujah dia. Maka mereka yang Muqtarah dengan Tilmisani dengan sebagai ulama mutakhirin ni, ba'dul mutakhirin ni, dia kata mereka tidak memantapkan dengan penetapan idrak. Mana tak sokong lah tu. Mereka tidak memantapkan dengan penetapan idrak seperti pendapat kaul yang pertama, dan tidak pula memantapkan dengan penafian dia. Nak kata menafi pun tidak, tak sokong menafi, seperti pendapat kaul yang kedua, penganut kaul yang kedua. Maka inilah dia tuan-tuan, pendapat yang lebih selamat. Dia kata.
Dan pendapat inilah tuan-tuan yang lebih selamat dan lebih sah berbanding dua kaul yang terdahulu. Ini yang selamat dia. So duduk diam je tu. Diam je kan. Diam menung kan. Contohlah. Nak sokong pun tak sokong. Sokong tak sokong kan. Berkecuali ni. Sila kita berkecuali lah. Kalau parlimen kecuali tu. Tak undi dia tu kan. Dia undi. Dia tak undi tu tak. Macam itulah. Dan pendapat inilah pendapat yang lebih selamat dan lebih sah berbanding dengan kaul yang terdahulu. Dan sebagaimana diperselisihkan pada idrak, diperselisihkan pula pada kaunul mudrikan. Bagaimana idrak ni diperselisihkan, begitu juga kaunul mudrikan ni pun diperselisihkan juga. Sebab kalau kita tambah sifat idrak pada sifat ma'ni, maka sudah tentu kaunuhu ta'ala mudrikun, akan ada di ujung nanti. Kalau kita tambah sifat takwin pada sifat ma'ni, akan ada kaunuhu ta'ala mukawinun nanti. Akan ada kaunuhu ta'ala, mana pada sifat manawiyah akan bertambah. Sebab kita tambah pada sifat ma'ni. Sifat ma'ni ada 7 je. Jadi kalau kita letak tambah lagi 2, takwin dengan apa tadi? Dengan idrak, sudah tentu pada sifat manawiyah pun kita kena tambah juga. Akan ada kaunuhu ta'ala mudarikun dan ada kaunuhu ta'ala mukawinun. Mukawin. Macam tu. Dan pendapat inilah yang lebih selamat dan lebih sah berbanding dengan kaul yang terdahulu. Dan sebagaimana diperselisihkan pada idrak, diperselisihkan pula pada kaunun mudarikan, sifat manawiyah. Kadang Allah Ta'ala itu mendapatkan, dan yang lebih sah adalah tawakuf dari yang demikian. Macam tu. Paling sah kita tawakuf tu diam je kan. Tak payahlah kita nak bahas gitu. Macam tu. Boleh tuan? Boleh? Dalam Arab pun disebutnya ni sama juga. Kalau dalam negara Arabnya kata waqad ikhtalafa aidan fi kaunihi mudrikan aula taba'an li ikhtilafi sifatil idrak wal asah at-tawaqqafu ala zalika. Dan sungguh telah ikhtilaf, berselisih juga pada keadaan Allah Ta'ala itu yang mempendapatkan fi kaunihi ta'ala mudrikan aula, ataupun Allah Ta'ala tidak ada sifat kaunu ta'ala mudrikan. Taba'an kerana mengikut, li ikhtilafi sifatillah kerana perselisihan yang berlaku pada sifat idrak. Jadi macam mana, bagaimana pada idrak ada khilaf ulama, ada 3 pendapat tadi, ada 2 pendapat kan, ada 2 pendapat tadi. Jadi begitu juga dengan sifat manawiyah nanti, kaunu ta'ala mudarikan mukawinan itu, jadi akan ada khilaf juga kat situ. Wal asah at-tawaqquf zalika. Pendapat yang kuat, yang lebih sahih ialah kita tawakuf akan demikian. Macam tu. Habis. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah perbincangan kita. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Sifat manawiyah pula. Hayyun ayyun alimun qadirun muridu sami' basirun ma yasha'u yuridu. Allah Ta'ala itulah zat yang hidup, berilmu, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat dan apa saja yang diingini, maka dia mengkenakinya. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar tu perbincangan kita malam insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kepahaman oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sariqa ma lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wasyana fataya alim. Nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa ftah lana futuhal arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin.
Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.